sebenarnya saya letakkan education tu nombor satu lah sebenarnya. Pada saya belajar tu yang paling penting lah. Bila kita tahu macam mana cara belajar, kita tahu cara bagikan masa. Sebab bila kita ada ilmu, memang automatik kita boleh manage semua benda. Kalau nak cakap streamer yang berjaya ni, satu is komitmen lah. Dan macam mana kita komit dengan game. Haikal Izzah, macam mana nak bangunkan tim sama macam bos tu lah. Struggle lah, kita kena struggle, disiplin, komitmen, support each other. Bukannya kalah atau keluar WhatsApp. Kena ada semangat setia kawan. Kita dah ada kita punya persatuan sukan e-sport kebangsaan, dan saya yakin di peringkat semua negeri pun dia dah ada persatuan e-sport negeri. Sebenarnya mereka-mereka ni yang kena bantu untuk kita develop career path lah untuk mana-mana ataupun mana-mana individu yang berminat untuk meneruskan kejayaan dalam e-sport ni. Ada di antara universiti ataupun universiti awam ataupun universiti swasta yang menawarkan kos untuk membantu pelajar kita mencipta game tu. Dalam e-sport ni kita boleh buat macam-macam event, kita boleh createkan macam-macam kejohanan sukan sekiranya benda ini menjadi fenomena baru. Jadi salah satu program ialah program e-sukan, yang mana program ini seperti adik-adik tahu memang program yang demanding. Sekarang ni memang tengah trending, yang ada permintaan yang tinggi. Objektif kami adalah kami nak bantu pihak sekolah, kami nak bantu pihak jabatan untuk memberi program kepada murid yang mana murid-murid sekarang ni tak dapat nak melakukan sebarang aktiviti fizikal. Jadi sebab tu kami come out dengan e-sukan, yang mana e-games lah. Kita pilih games yang bersesuaian, iaitu Mobile Legends. Boleh saya katakan saya pilih kejayaan saya ni adalah sebab minat saya. Ini adalah hobi saya dan saya mahukannya. Macam yang tu tadi, bukan sebab gaji, sebab tak ada pun tulis gaji. Gaji anggaran adalah di antara ini, tak ada pun. Kemudian saya dapat mencipta nama, barulah saya berada di tahap ini. Tapi sepanjang proses itu saya tidak pernah berhenti belajar. Sebab apa, macam saya selalu katakan, asas kejayaan mana-mana orang yang ada dekat dalam muka bumi ini, semuanya belajar. Mereka ingin belajar, mereka ingin tahu, mereka ingin dapatkan ilmu. Tak kisahlah ilmu apa pun, belajar. Itu yang nombor satu. Menggembirakan kawan-kawan bila kita ataupun bersilaturahim. Dia gembirakan orang ni, kita jangan underestimate, dan menggembirakan orang ni salah satu daripada cabang iman tau sebenarnya. Dari Islam. Dari Islam, salah satu daripada cabang iman adalah menggembirakan hati orang lain. Memang sebenarnya main apa pun, bukan kata main, apa skill yang kita ada pun atas muka bumi ni, kita tak boleh overconfident. Sentiasa ingat bahawa ini semua nikmat datang daripada Allah. Then next, always remember to get a good night's sleep. Inilah time you punya mata untuk rehat. Bukan setakat mata je, masalah badan dan juga you punya brain lah. Orang main game ni selalunya matanya fokus terlalu tinggi. So bila fokus tinggi tu, mata dia gerak-gerak selalunya tak menyebabkan juling lah kebanyakan masanya lah. Anda tak pernah lagi lah kita ni. Tapi apa yang boleh berlaku adalah memang masalah-masalah penyakit mata lain lah, katal, irritation, topik of hot discussion lah sekarang ni sebenarnya. So kerusi gaming ni kalau nak pakai tak ada masalah lah sebenarnya. Cuma you kena check you punya keadaan badannya, kena make sure sesuai lah. Sebab yang mana ergonomik selalunya yang macam contoh for example yang ada mesh tu yang sekarang ni kita tengok lagi soft. Lepas tu sebenarnya back support dia better, boleh adjust naik turun lah, tak perlu ada bantal. Macam kalau tengah sleep, apa permulaan percakapan? Paling elok bermulakan dengan Assalamualaikum lah. Nak jadi streamer kena faham kan, jadi streamer ni adalah anda cuba menjadi seorang penghibur. Basically anda cuba jadi seorang yang cuba menghiburkan orang lah. Macam untuk kat Malaysia ni banyak macam cakap dia lah, you kena ada keunikan. Sebab orang akan tengok live kita sebab satu benda kena menghiburkan, yang kedua kena ada keunikan. Jadi kalau kau jadi streamer yang suka tiru benda yang orang lain buat, mungkin
ada viewership tapi mungkin tak akan berjaya dan tak akan dapat ramai lah. Jangan belakangkan parent, cakap kat parent, ya adik menang RM200 lah itu ya, main tournament ni, adik nak masuk tournament lagi lah. Jadi kalau kita cerita dekat parent kita main game ni untuk tournament pertandingan dan boleh menang duit, kemungkinan parent pun support. Banyak parent yang saya jumpa memang dia orang support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami JMBJ Esport pada petang ini untuk satu lagi sesi sembang santai. Sesi ini kita buat memang untuk santai-santai saja. Kita akan jemput cikgu-cikgu yang mana pernah mengurus ataupun sedang menguruskan pasukan mereka untuk memasuki kejohanan generasi e-sukan sekolah yang sedang berlangsung sekarang. So pada hari ini kita telah pun menjemput Cikgu Khairuddin daripada Sekolah Rendah Islam Al-Usta. Yang ini saya rasa mereka ni terpilih untuk ke peringkat bertemu juara pada siri yang lepas lah, pada siri 2.0. Ni saya rasa Cikgu Khairuddin pun dah berada dengan kita ni. Mungkin kita boleh jemput Cikgu masuk. Okey. Assalamualaikum Rafi'i. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, jelas ke dengar suara?
Okay, jelas. Jelas kan? Okey. Cikgu, sebelum kita mulakan cikgu InsyaAllah dengar cikgu. Dengar. Sebelum kita mulakan cikgu, saya nak bagi pengumuman sikit lah ni cikgu. Untuk generasi e-sukan sekolah siri ketiga, pendaftaran masih lagi berlangsung sekarang. Cuma nak bagi tahu esok kita akan mula untuk siri ketiga dengan Kedah U18 dulu, sekolah menengah. So pengurus-pengurus yang terlibat semua kita dah invite masuk ke dalam grup Telegram. So mungkin dah boleh start lah berhubung dengan opponent ataupun opposition untuk hari esok. So esok kan senang, kita terus start dalam pukul 10 pagi macam tu. Diminta yang masuk esok bersedia awal lah dengan breakfast dulu ke sebelum kita mula esok pagi pukul 10. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih Cikgu Khairuddin kerana sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini. Tanpa melengahkan masa, tanpa membuangkan masa, cikgu kenalkan diri cikgu dulu, cikgu. Okay, terima kasih kepada Encik Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Khairuddin dari sekolah rendah Islam Al-Ustaz, bertindak sebagai pengurus pasukan e-sport sekolah, dan juga telah berkhidmat di sekolah lebih daripada 10 tahun. Oh, Ustaz kan ni? Itu ada apa, Rafi, boleh. Abdullah Amzal. Depa Ustaz ni. Oh, yang tu budak saya yang tu, tim saya tu. Oh, okey. Okey cikgu, yang cikgu bawa ini tu hari tu, tim, maksudnya peringkat umur tim tu macam mana cikgu? Oh, hari itu lah. Ya, okey. Untuk menang semua. Sebab itu saya terima kasih lah kepada pihak Pak Jen Bijak lah kerana sudi menjemput saya ke Semua Santai pada hari ini. Okey. Untuk makluman, sekolah saya ni dah masuk yang siri pertama lagi. Masa bulan Mac kan. Betul. Siri pertama, siri kedua pun cepat masuk. Okey. Ya. Di mana umur di bawah, maksudnya darjah 6 lah, darjah 6 dan 5. Okey. Untuk siri pertama tu berapa tim yang masuk cikgu? Untuk siri pertama saya telah daftar 2 tim. Serias tim A, serias tim B. Okey. Ya. Pencapaian depa masa siri pertama tu cikgu? Alhamdulillah, siri pertama tu serias tim A tu berjaya mendapat tempat kedua di peringkat negeri dan juga tempat kedua di peringkat JJ lah. Bersejuara tu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam okey, cikgu, sebelum kita nak mula kan, cikgu yang cari mereka ke ataupun mereka datang dekat mendaftarkan nama? Okey, cerita dah macam ni lah. Apa lah kalau saya cakap dalam boleh. Kedah lah. Boleh. Tak ada hal macam kita. Tak ada hal lah. Okey, insyaAllah. Untuk makluman, saya yang dicari oleh pelajar. Uish, okey. Maksudnya mereka panggil saya, kata mereka yang beritahu. Kata Jen Bijak ni buat tournament. Okey. Tournament yang kata ni dah untuk si pertama lah. Sebab mereka ni dah main lama dah Mobile Legends ni. Saya pun tahu macam tu je. Bila mereka bagi tahu, saya terus cari info lah, cari maklumat.
di website apa je mijak lah kan, tanya minta apa dekat pihak admin, macam mana nak apa daftar, nak masuk macam mana, apakah perlu kita sediakan apa maklumat pelajar. Dari itu saya ambil lah. Dan saya masa nak daftar tu seperti guru lain yang apa telah yang saya memang santai yang lepaskan, memanglah ada sedikit technical error lah masa nak isi tu. Biasalah pengalaman yang kali pertama kan. Betul. Biasa. Saya isi pun selepas ke-12. Maksudnya server tu okey sikit, line clear sikit kan. Maksudnya 4-5 kali daftar baru berjaya. Okey. Berjaya submit, bukan bagi berjaya yang telah di approve oleh pihak admin. Maksudnya dia masuk. Itu yang pengalaman lah. Betul. Yang murid-murid ni mereka dok tahu pasal program tu daripada mana? Tadi cikgu pun ada bagi cikgu sendiri Mobile Legends ni main ataupun masa tahu ada program ni barulah cari maklumat macam mana Mobile Legends. Oh, ya. Sebenarnya saya pun belajar daripada macam saya punya pelajar juga. Daripada saya yang bagi tahu, yang kata ada tournament ni, saya pun terus create akaun ML. Maksudnya depa yang ajak saya. Okey. Jadi bila saya nak tahu macam mana ML terjebak sama main lah, macam mana nak tahu bagaimana kan cara macam mana, jadi saya tahulah. Jadi saya pun cari maklumat, saya pun ni lah terus cari maklumat sehingga berjaya berdaftar untuk SIM pertama. Cikgu sendiri untuk budak-budak ni, sebab saya rasa budak-budak serius tu macam cikgu cakap tadi, dia orang pun dah ada pengalaman dah bermain, mungkin dia orang pun dah lama main daripada kita pun, sebelum kita lagi dia orang dah main kan. Ya, betul. Macam mana dia orang punya ni, macam mana parents dia orang? Dia orang tahu anak dia bermain ke, ataupun dia orang ada support ke, ataupun macam mana dia? Ya, memang untuk makluman, memang sebuah pelajar yang terlibat tu, parent mereka ni dah tahu macam mereka ni duk main di rumah kan. Semasa saya nak dapatkan makluman, macam makluman parent mereka kan, mana nak isi, nak minta maklumat email parent mereka, memang sudah maklum lah macam mereka ni memang waris tu tahu kata mereka main. Sehingga bila dah jaya, dah menang ni, dapat membuka sikit lah minda pada waris lah, kata main e-sport ni juga boleh berjaya lah. Okey. Sebenarnya kalau mereka tak tahu tu, mereka akan rasa benda tu buang masa banyak. Tapi kalau bila mereka dah tahu tu, dan mungkin dia punya ada perubahan daripada segi dia punya tanggapan dia terhadap e-sport tu, betul cikgu kan? Ya, betul. Memanglah macam budak kan, macam main ni sebelum ni kan ikut masa kan. Siang malam bila ada pengajuran e-sport ni daripada Jen Bijak Mobile Legends ni, semuanya mereka dapat mengisi masa dan juga dapat mengatur masa lah, bila masa mereka nak main, bila masa mereka nak belajar. Okey. Maksudnya cikgu sendiri dia dapat reward lah. Okey. Ya? Cikgu sendiri ada terlibat tak dalam kata nak menguruskan waktu training dia orang? Ya. Sebelum ni kan kita sekolah buka kan. Dalam bulan 3, bulan 4 tu, bila tahun nak masuk tu, masa balik lah. Masa balik saya beritahu dekat budak-budak ni, selepas Zohor masuk ke bilik mama komputer, boleh buat pelatihan. Dan saya sebelum tu saya minta lah kebenaran daripada pihak
sekolah, pihak besar dan juga penekanan boleh membenarkan pelajar ni bawa handphone. Dan handphone tu simpan kat saya lah. Daripada pagi saya jumpa, simpan kat saya dulu. Terus ambil terus lah. Ya, simpan. Sekali lagi dia pakai dekat kelas kan. Budak-budak kan. Betul. Kalau guru besar sendiri dengan pentadbir semua yang lain macam mana bila dia mula-mula tahu kata ada program e-sukan ni di negeri Kedah? Alhamdulillah, bila saya kata saya nak pada start kan, pelajar masuk ke tournament tu, saya pun dah tahu dekat penekanan core program. Dan juga sebenarnya saya maklum kepada guru besar kata pihak sekolah ni nak masuk lah, sebab nanti izin buat latihan, izin melalui waris, membenarkan pelajar ni masuk, sebab ni kan termasukkan melalui sekolah kan. Betul. Akan bawa nama sekolah. Itulah segala perjalanan aktiviti untuk latihan ni saya maklum kepada PK program lah, dan juga berkumpul lah sekolah. Ya, sehingga saya lepas tu tak cukup dengan hari lepas balik sekolah tu, kita buat latihan semasa hari Jumaat. Parent boleh minta izin, parent boleh hantar lah pada pagi sampai tengah hari je. Buat latihan. Kalau tak buat latihan ni dia tak ada apa keselesaian kan. Betul. Komunikasi depa. Waktu hari tournament tu mereka datang ke sekolah ataupun mereka di rumah masing-masing je? Untuk masa tournament ni saya buat keputusan main di sekolah. Sekolah untuk seri pertama kan, main sekolah di bilik makmal komputer dan juga dalam bilik surat izin pada guru besar. Selama 2 hari kan kita terlibat selama 2 hari. Kalau boleh pergi ke seterusnya akan pergi ke hari satu. Alhamdulillah, budak-budak saya dapat ke peringkat yang seterusnya, kena datang kena datang sekolah ni masuknya 2 hari lah. Alhamdulillah dah dapat bersama daripada pihak waris lah. Hantar waris kan? Pelajar waris ya. Itu penting tu. Kalau waris tak bagi sokongan, tak bagi kenderaan pada pelajar, anak-anak mereka ni memang saya pun tak buat apa lah. Gitu. Tapi sebenarnya kalau apa saja pun yang dibuat, walau bukan e-sport ke apa, kalau tak dapat restu lah kan, kita panggil restu daripada waris, sebenarnya kita nak pergi jauh pun susah sebenarnya. Itu yang kalau boleh kita nak budak-budak ni kan, kita nak murid-murid ni sendiri, kalau betul awak nak bermain, awak mesti bagi tahu benda yang betul dekat parent. Biar sampai dia orang tahu, biar sampai dia orang faham. Kadang-kadang sebab tak faham je yang menyebabkan mereka tak sokong tu. Tapi kalau mereka faham, saya rasa betul kan? So kepada yang baru masuk, yang baru join kita ni, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita ni. Ni saya nak perkenalkan ni, kita bersama dengan Ustaz Khairuddin daripada SRIAS. SRIAS ni memang gelaran untuk sekolah ni kan, atau macam mana ni? Okey, sekolah saya nama penuh lah, Sekolah Rendah Islam Al-Ustara. Dia jadi jadi SRIAS lah. Okey, dia dekat Al-Ustaz tu dia betul-betul dekat town ke atau macam mana? Dia betul-betul dekat town ke atau macam mana? Dekat Al-Ustaz, masuknya dari town tu jauh dia masuknya 3 km. Dekat sangat. Dekat dengan town lah. Okey, kalau macam pengalaman cikgu kan, sebelum adanya kita panggil jazz kan, generasi sukan ni kita panggil jazz, ada tak pernah menyertai mana-mana kejohanan luar ke sebelum ni, ataupun cikgu sendiri tahu budak-budak ni ada bermain ataupun ada campur dengan kejohanan-kejohanan luar untuk e-sport sebelum ni? Ada yang e-sport belum lagi lah. Sebelum ni saya juga merupakan guru sukan. Okey. Banyak ada kita juga dengan sukan-sukan peringkat zon, peringkat negeri, peringkat daerah,
peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Contohnya dalam acara ni lah, acara buat olahraga, sport macam catur, ni yang banyak ni yang dapat yang peringkat tinggi ni dalam pertandingan catur lah. Okey. Ya. Sebab catur memang ada buat online kan? Ya. Ya, tournament sebelum ni yang catur yang secara semuka sebelum yang tahun ni yang bila jadi PKP, sekolah saya masuk juga yang kata catur peringkat daerah negeri yang anjuran pendidikan anjuran JPN yang cara banyak lah, ada juga masuk. Kalau cikgu bawa siri 1, bawa siri 2, bawa, kalau nak kata cabaran yang paling cabaran lah cikgu nak menguruskan murid-murid, nak menguruskan pendaftaran, nak menguruskan training, apa cabaran yang paling besar lah? Cabaran dia ni lah, kita nak melayan kerana ni semualah yang ni kan budak-budak kan. Budak ni banyak kerana buat latihan kadang-kadang ada yang buat had, ni kawan lain pun buat had juga. Lepas tu kadang nak kena pujuk. Latihan kan kita perlu ada seminar sekali. Lepas tu kena buat custom kan. Kita game mana pun mesti ada latihan. Betul. Yang kemuncak dia semasa ni lah kan kita ada beri rezeki dapat peringkat JJ, peringkat juara peringkat kebangsaan. Jadi masa itulah ada pelajar saya ni dia pasal pindah tempat lain. Jadi nak dapatkan dia punya dia role dia memang dia hyper kan, dia core, maksudnya macam mana nak kena dapatkan dengan mak ayah dia, macam mana nak kena, sehingga saya bawa depa ni tidur rumah saya. Oi, okey. Paksa tidur rumah saya lah, macam mana nak training besok. Lepas tu buat training tu yang nak bagi cakap kan, macam mana kita boleh study, tengok pada YouTube. Sebab depa ni memang dah main daripada darjah 3 lagi yang sebenarnya. Oh, okey. Saya tahu yang dia main ni sejak tahun lepas. Okey. Maksudnya depa ni dah main lama dah. Mobile Legend ni. Okey. Depa dah kira, saya pun tak tahu lah ni ML ni Mobile Legend ni benda apa. Sebelum saya urus tim ni, saya belajar, ambil tahu, sehingga dah saya pun terjebak ni main sama kan. Macam kalau tak main kita tak tahu nak nak urus. Kan. Betul. Pasal tapi yalah bila dah dapat pasal untuk Mobile Legend ni kan dia ada banyak karakter, dia ada banyak role macam cikgu bagi tahu dia kan. So kalau kita nak betul-betul susun role tu, kita nak pastikan dah ada role, lepas tu dia nak kena maintain pula middle lane ke, top lane ke, bottom lane ke kan. Kita nak, maksudnya strategi kita bermain tu dia bukan sekadar dia sebenarnya dia bukan sekadar bermain tu okeylah bermain kan, tapi kita nak terapkan sekali unsur-unsur yang macam tadi kita beritahu, komunikasi tu penting kan. Kalau kita sesama sendiri tak boleh berkomunikasi dengan baik, so mungkin kita tak boleh pergi jauh. Hari pertama aja tak boleh sampai hari kedua, apa cikgu? Itulah bila kita dalam nak urus pelajar ni, dalam pelajar ni yang terlibat dengan game e-sport ni, sebenarnya kita dapat bentukkan sikap juga, attitude dah pelajar kan, supaya mereka ni banyak bersabar. Maksudnya cepat koyak semasa main, mental kena kuat lah kan. Pentingkan masa yang ada tu juga ada kerjasama lah untuk main. Itu yang saya kadang-kadang saya nak kontrol, kadang-kadang tu susah juga. Budak-budak kadang-kadang kalau kita marah tipis sikit, tadi dia tarik buka, susah lah. Budak-budak dia hati dia lembut. Kita nak marah dia macam susah lah. Betul. Okey, tapi cikgu, untuk peserta yang cikgu bawa ni kan,
kalau cikgu tengok kelas mereka kalau PDPR tu mereka join ke ataupun tak join? Ya. Mereka join. Mereka join. Mereka takkan miss lah sebab saya tengok lah. Saya nak display lah kan. Bila kita boleh main game, boleh bagi masa untuk belajar tu yang paling utama kali. Betul. Kan? Betul. Semasa saya buat latihan sebelum ni kan, di peringkat negeri ke peringkat JJ ke, yang penting tu bila nak dekat solat mesti cepat-cepat solat dulu. Maksudnya dalam bahasa Kedah orang kata dengan yang kita ralik lah, dengan kita buang masa nak main, tetap solat tu baru kita sambung balik. Betul dah, sebelum ni saya terlibat dengan JJ kan, siri yang pertama tu. Bila nak masuk final tu kan kami semi-final tu kan, masa semi-final kami kena live dua. Bila kami menang, kami dapat ke final kan. Masa tu kan dekat dengan azan. Tu saya minta pihak sekolah dengan pihak kami, kita minta kita hold dulu, kita solat asar. Siap kita sambung balik. Kan macam tu kan. Betul. Maksudnya ada. Macam mana pun main, macam mana kita main pun mesti solat tu yang penting dulu. Kan? Betul. Dan daripada situ juga sebenarnya kita boleh terapkan kat depa ni kan. Kita boleh terapkan hang nak pergi mana pun. Hak nombor satu ialah mesti kita kena solat dulu. Mesti kena dapat parent punya persetujuan dulu. Lepas tu mesti kena ada team yang bagus. Kalau tak nanti kita nak pergi jauh tu susah, betul? Sebab ni ada yang tanya ni cikgu. Ni ada yang tanya ni. Syafiq Majid dia tanya bagaimana Cikgu Khairuddin meyakinkan pihak waris untuk mengizinkan anak-anak mereka terlibat dalam e-tournament. Okey, terima kasih Syafiq. Maksudnya saya PM waris sendiri. Kadang-kadang pelajar kadang-kadang bagi tak berani. Ustaz bolehlah Ustaz beritahu kat ayah saya sendiri. Saya pun maklum lah, PM lah waris tu, alhamdulillah waris dengan saya kira okey lah, boleh kita semang secara santai. Saya beritahu dekat kira ni kita besok ni bukan masuk kira apa saja, masuk dapat CJ. Dapat CJ peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. CJ pun ada lagi dekat saya ni. Saya dah print. Okey. CJ maksudnya ni CJ ni, yang CJ yang dapat sebelum ni kan. Betul ya, betul. CJ maksudnya CJ ni penting untuk kita ni isi markah untuk PJSK. Dalam peringkat sekolah rendah lah itu. Setakat ni alhamdulillah lah, bila masuk siri 2 pelajar yang lain kan, waris yang lain pula. Maksudnya pengalaman yang siri pertama tu yang telah mengajak saya lebih kuat lah, lebih faham macam mana nak mengurus pelajar, mengurus waris, nak meyakinkan bahawa e-sport ni dapat memberi satu nilai tambah kepada pelajar selain pelajar main di rumah main saja buang masa, tapi bila ada ni mereka dapatlah sesuatu untuk diri anak-anak mereka ni. Memang waris ni tak boleh nak halang pelajar anak-anak mereka ni domain game. Memang handphone ada kan, memang budak lah ni, zaman lah ni memang mereka domain game. Bila tersekat ni dengan zaman mereka kan, dekat zaman mereka, kita kena bagi syarat lah, bagi syarat, bagi peraturan. Kalau nak macam ni mesti macam ni. Saya pun nak pilih pelajar yang siri yang kedua pun saya minta juga, saya punya student saya yang mendengar, tolong create, tolong buat tabisan. Lepas tu ada yang serta yang siri tolong buat training, kadang buat custom. Dan nak lawan ni mesti kita kena ambil lawan yang tim kuat. Betul. Barulah pelajar ni, yang tim saya ni dapat satu pengalaman lawan custom dengan abang-abang yang lebih tinggi, yang mereka punya rank dah main kategori bos semua kan. Jadi betul, dapat pengalaman. Ya. Maksudnya untuk selection untuk siri kedua tu cikgu hantar berapa tim? Siri kedua? 2 tim. Siri kedua dua tim.
Alhamdulillah, Okey. peringkat negeri seri 2 tu dapat nombor 2 juga, dapat pergi ke JJ. Oish. Oh, okey. Dan di JJ Ya. tu ni? Cuma ya, Di JJ tu ni? Di peringkat JBJ maksudnya yang seri kedua tu JJ tu okey, yang kedua tu hanya peringkat yang dapat ke 16 terbaik je. Itu saja. Okey. Okey. Untuk siri ketiga ni Sebab- dah daftar? Dah daftar dah, alhamdulillah. Dah dapat daftar 2 tim juga. Tapi nak cari tim-tim pelajar yang boleh main, kita alang-alang kita nak hantar pelajar, kita nak kena hantar yang tim kuat kan, supaya kita dapat bersaing yang lebih kuat lagi dengan sekolah lain kan. Betul. Maksudnya kali yang saya daftar yang seri ketiga tu, kali yang pertama tu kena reject. Okey. Kena reject Okey. sebab mungkin dia kata mungkin apa masalah error, tetapi saya PM siapa dah pihak Borussia tunggu Okey. 5 hari juga nak ikut saya buat 10 kali. Akhirnya berjaya juga lah. Sebab yang masa pendaftaran siri kedua tu, dia ada masalah sikit dekat sistem tu. Masalah tu dia tak habis pada 1 hari, dia tak selesai dalam 1 hari. Itu yang kadang-kadang cikgu cakap dia dah daftar tapi maklumat hilang pula bila nak edit, dia kata nak kena masuk balik. Tu memang tu sistem tu dia ada buat. Nak bertanya dekat apa Cik Syah. Boleh. Kenapa abang ni platform kita guna untuk daftar untuk siri yang pertama berbeza dengan siri yang kedua? Maksudnya pertama tu isi tu daftar tu paling platform lain. Betul tak? Betul. Dia okey. Sebenarnya sebab kita nak menyokong juga Malaysian Esport Federation sebenarnya, MASF. Sebabnya sebelum masuk siri 1 tu, mereka tak sempat nak sediakan borang untuk kita. Sebab borang tu mereka create kira custom untuk program jazz ni. Kalau untuk pendaftaran biasa di MASF, dia tak ada macam tu. Dia tak perlukan maklumat yang macam kita request untuk dalam jazz. So mereka tak sempat nak siap. So siri pertama kita pakai website tournament tu dulu. Kemudian bila dia dah siri 2 dah siap tu, baru kita tukar kepada MASF lah. Sebagai nak tunjukkan tanda sokongan kita. Menunjukkan tanda sokongan kita kepada MASF lah. MASF lah sebab kita tahu dia ialah persatuan isukan Malaysia kan, Malaysian Esport Federation. So kita nak tunjukkan support kita kat dia, kita pakai dia punya platform lah. Dalam masa yang sama murid-murid pun boleh kenal, boleh tengok ada tournament-tournament lain lagi yang ada dalam platform yang MASF sediakan. Macam itulah. So mungkin kat situ lah yang daftar tu susah sikit lah. Masa siri 2 tu nak daftar guna MAF tu memang susah sikit lah. Dia ada confused sikit kan. Dia tak macam yang satu tu, dia straightforward je. Kira yang siri 1 tu dia kira macam boleh tak dah. Masa saya isi untuk siri kedua tu memang saya selalu PM lah, PM pihak boleh. Kami macam nak buat memang susah. Betul, kami tak ada masalah sebabnya macam cikgu bagi feedback macam ni kan, mereka di sana pun perlu tahu juga feedback ni, so mereka boleh improve untuk akan datangnya kan. So memang bagus feedback macam tu. Sebenarnya memang kita bagi tahu kat mereka. Kalau contoh kata ni cikgu bagi tahu dah daftar tapi bila nak edit semua hilang, so kadang-kadang mereka pun tak sure dengan benda tu. Lagi satu, benda tu dia tak diuruskan sepenuhnya oleh kita kat sini. Sistem tu dia ada technical dia daripada luar negara, so mungkin delay timing. Kita cakap dia pagi, malam esok baru dia reply. Contohnya dia akan makan masa lama sikit lah. Kalau nak bertanya Encik Syah, macam mana tim JBijak ni boleh dapatkan panggil kerjasama dengan pihak JPN Negeri, dengan Relmi SG daripada KDS untuk menjalankan e-sport ni?
kita sebenarnya kita mula dengan hubungan kita dengan JPN Selangor sebelum ni. Sebelum e-sport ni kita buat macam ni, kita banyak buat program dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang mana kita buat program-program karnival diorang. Kita buat contohnya bengkel untuk koko, fikir koko diorang contohnya kan. So daripada situ sebenarnya bila berlakunya MCO yang pertama 2020 bulan Mac tu kan, mereka pun duk fikir juga kita nak bagi aktiviti apa dekat murid ni. Dalam masa sekarang ni kita tak boleh nak apa, macam sebelum ni kita banyak buat camp, contohnya camp motivasi, camp kepimpinan kan. Tapi banyak di Selangor lah sebab kita di Selangor. Kemudian dia bertanya, boleh tak kalau kita buat program tu e-sport tu sebagai tool saja, tapi objektif kita nak contohnya kehadiran murid ke PDPR. So bermula daripada situ. Sebab kita masa tu kira hubungan kita dengan JPN Selangor tu kira baik jugalah. Lepas tu bila Selangor buat berjaya kan, kita boleh kata berjaya tu, kita offer juga benda yang sama dekat JPN negeri lain, dan alhamdulillah masa tu Kedah pun berminat untuk masuk. Dan kita sediakan kertas kerja lah. Yang macam dengan Realme tu memang daripada Selangor lagi, memang daripada dengan kita. So mereka suka inisiatif macam ni sebabnya dia pun nak kenalkan produk mereka, nak kenalkan barangan mereka dekat audien yang baru lah. Macam tu. Kita buat kerjasama supaya semua menang-menang, win-win situation semua. Dalam masa yang sama itulah kita macam cikgu tunjuk tadi sijil kan, kita boleh bagi sijil dekat pelajar. Dalam masa sekarang ni agak susah nak buat program-program lain yang boleh kita bagi sijil dekat pelajar ni sebenarnya. Betul. Sijil penting tu sebab tak boleh nak bersemuka kan. Perlukan sijil lah untuk isi markah koko kan. Betul. Especially yang darjah 6 nak naik tingkatan 1 tu. Depa yang perlu sijil betul tak? Ya. Sebab bila kalau ada bila dah ada link dengan pihak JPN apa semua sebenarnya sijil tu di iktiraf lah. Kan? Betul. Dan kalau daripada cikgu sendiri, pendapat cikgu sendiri, Cikgu Khairuddin sendiri, e-sport tu bagaimana kalau bagi pandangan cikgu? Ada kebaikan, ada keburukan, ada yang kita e-sport ni kita kena perlu lihat kepada yang sudut yang baiklah, sudut yang positif. Kerana mana pun kalau kita lihat ke arah negatif, semua akan jadi negatif lah. Walaupun benda tu ada negatif, tapi kita lihat sudut yang lebih positif, kita dapat lebih baiklah kita boleh urus dengan tak lebih baik. Macam game Mobile Legends ke PUBG ke, memang dia ada kekurangan dekat kelebihan dia kan, masing-masing. Betul. Kan? Masa saya nak awal-awal tu saya nak uruskan tim pun ada juga ujian. Ada setiap benda yang nak berjaya ni mesti kita ada ujian dulu. Sehinggalah saya urus ke siri yang ketiga kan. Maksudnya e-sport ni saya ni baru tahu lah bila ada Jen Bijak ni buat anjur tournament kan. Sebelum ni saya tengok di Astro je, ada game Mobile Legends sampai lawan sampai peringkat peringkat antarabangsa kan. Maksudnya e-sport ni dia boleh pergi jauh bila kita sesuai, kita susun dengan baik. Kita maksudnya kita letak pada tempat yang sesuai lah. Maksudnya sebelum ni ada orang cakap Legend ni tak sesuai lah sebab ada dia punya hero-hero dia agak-agak seksi kan. Padahal dalam hero-hero ni semua hanya grafik dari hero yang dicipta sahaja kan. Maksudnya macam kartun. Kartun. Kita main bukan kita lihat bentuk, kita lihat macam mana, macam depa nak menang, nak boleh nak runtuhkan turret turun runtuhkan dia pihak lawan punya turret kan. Perkara kan. Lepas tu boleh menang. Betul ya. Saya faham pun setakat ni yang game ML lah yang saya nampak.
macam mana nak main, macam mana nak boleh menang, macam mana nak atur apa strategi, nak pakai lari, masuk sampai sehingga saya pun tak tahu slide apa panggil apa? Lane slide like apa macam mana? Macam itu kan? Budak yang lagi tahu kalau pakai, kalau pakai apa ni hero fighter ni mesti duduk apa slide lane. Ni kira duduk di apa mid. Macam tu Hamid. Macam-macam lah. Jungle pula kena tahu meta pula saya pun. Meta apa sekarang ni, meta apa saya pun baru tahu. Maksudnya budak-budak ni lebih ke dekat mereka. Saya pun apa jujurnya saya pun banyak dapat maklumat input ni daripada saya punya pada saya lah. Budak-budak yang main ni dia yang beritahu. Dekat saya macam mana ni ustaz boleh tak? Ni saya rasa ni student cikgu ke apa ni? Muhammad Haris. Siapa player cikgu dia yang sangat cikgu meyakinkan dia kata? Okey. Apa boleh tahu sebab depa suruh sebut nama depa kot ni. Boleh ke? Boleh. Maksudnya seri pertama tu memanglah memberi satu pengalaman yang berharga dalam tu saya kan. Maksudnya bila saya ada jaringan yang baik dengan waris, saya langsung saya minta sebut nama depa ni dengan Nina pelajar ni lah. Okey, yang duk komen tu Adwa Amzar. Dia ni nama dia Bedu lah orang panggil. Dia ni role dia tank. Okay. Tank memang dia ni memang orang cakap memang itulah memang cakap lah. Dia boleh main banyak apa hero tank lah. Lepas tu apa Syamil ni dia hero dia main apa hyper. Ada apa ni fighter ni apa Ikram fighter. Itu Muhammad Syamil Aziz tu. Depa duk join kat kita ni hari ni. Duk join. Lepas tu mantap. apa support dengan apa Magic. Yang Magic ni match ni apa Muhammad Osman. Okay. Okay. Yang sebelum ni yang apa ni Maxman ni apa Rafi apa dengan Syawal. Maksudnya depa ni yang ajak saya ni apa dia ni manager ni. Betul. Sebab nak urus depa ni kita zaman lah ni kan tak semua orang tahu apa game ni macam mana e-sport ni. Saya pun bila urus ni saya pun tahu apa itu apa ni game apa e-sport. Budak-budak ni lah yang banyak yang ajak saya beritahu, saya pun terus cari apa maklumat, apa explore lagi, tanya orang ni sehingga saya boleh train depa macam mana, depa pun beritahu ni macam mana kalau silap ni macam mana, dapat tegur kawan. Dan juga bila tim seri pertama ni bila ada saya daftar untuk tim yang kedua, untuk seri yang kedua ni depa lah yang jadi apa trainer. Mentor. Yang seri yang kedua. Mentor tu. Itu. Dia sebenarnya kalau macam ni kan, kita dah ada group of pasukan yang macam gini sebenarnya. Depa tu sendiri sebenarnya kena kuat disiplin depa tu. Bukannya e-sport ni kalau kita tengok depa duduk main game duduk saja kan. Tapi sebenarnya mental, fizikal dia kena ada physical training juga sebenarnya untuk e-sport ni. Kalau sebetul-betulnya. Kalau tak dia takkan boleh pergi jauh. Kalau depa setakat nak main, habiskan masa untuk bermain kat situ memang takkan boleh pergi jauh. Sebab dia mesti kena ada disiplin. Disiplin masa sangat penting. Even kalau kita tanya pro streamer dekat Malaysia ni, broadcaster ke, memang dia beritahu benda yang sama je. Satu lagi cikgu kan, kalau macam terus cikgu. Benda dalam hidup kita memang kita mesti ada panggil disiplin kan. Macam budak saya lah. Saya suka beritahu kan budak saya, disiplin, nak cakap pun dengan baik. Biasa ada pun cakap memang bila ada ni kita bahasa tu kena jaga. Ni kita perlu lihat dari sudut pandang positif, tetapi tidak kita fikir aspek negatif supaya lebih berhati-hati. Dalam ML kita akan diajar berbincang, komunikasi, atur strategi untuk menang.
dalam satu-satu game. Betul. Ni memang sangat betul Syafiq Najib. Syafiq ni dia antara yang supporter saya lah, yang bantu saya untuk sini yang pertama tu dia. Cikgu hari ni bawa semua supporter ini ni. dia saya tak dan nak urus kan, kita nak urus dua tim. Mana sempat boleh bantu saya apa yang patut kan. Alhamdulillah dapat kerjasama macam ni sebenarnya tapi saya dapat supporter daripada guru, pada kawan-kawan sekolah kan, yang utamanya dalam tim Koko lah, Kokolem lah yang paling yang support saya lah. Dia pun segitu kat mereka lah, ni nak main ni dia akan malu pada besar. Semua perjalanan saya buat ni mesti saya cantik, saya maklum kat mereka. Kita buat kerja ni tak belakang mereka lah. Kita buat kerja betul lah, maksudnya kita sebab benda ni melibatkan waris, melibatkan pelajar. Betul. Berlaku pelajar apa kat mereka ni, saya akan tanggung semua. Tanggung jawab, betul. Kan, itulah. Kalau bila macam dah sampai Terus cikgu. Bila kita dah dia sama-sama. Tapi apa cikgu, last cikgu. Kalau kita nak kata sekarang ni stigma masyarakat lah, awamnya terhadap e-sport ni kan, banyak yang kita tengok mereka macam tak bersetuju, e-sport ni tak bersetuju kalau budak-budak ni terlibat dalam e-sport. Kalau last pendapat cikgu ataupun saranan daripada cikgu macam mana? Bagi saya memanglah setiap orang dia ada pendapat masing-masing, dan kita kena meraihkan pendapat yang berbeza kan. Setiap orang ada pendapat masing-masing. Kita kena hargai, kita kena menyantuni pendapat mereka lah. Tapi saya bila ada peluang pihak Jen Bijak buat dengan kerjasama JPN dengan Akademi dengan KBS, dari situ kita menampakkan usaha pihak Jen Bijak untuk berjumpa bersama dengan pihak JPN dan KBS dengan Rebi untuk beri peluang kepada pelajar, walaupun kita lihat kadang game ni memberi satu benda perkara yang lalaikan pada pelajar yang tapi kalau kita letak pada yang baik, kita letak yang susun yang baik dan dapat dikawal oleh pihak waris dan guru sendiri, insya-Allah benda ni akan dibaiklah. Yang penting buat apa kerja pun kita dengan 3 solat. Betul. Okey, cikgu last sebab esok kita dah nak mula. Ya. Esok kita dah nak mula siri 3. Saya ingat sebelum ni kena live ni hari Jumaat kan. Tiba-tiba tu Jumaat, betul. Hari Khamis kan. Sebab kita pun baru perasan masa kita nak start JS 3.0. So hubungan dengan tu cikgu, cikgu punya nasihat dan kata-kata akhir untuk mereka yang akan bertanding esok U18 Kedah dan nanti minggu depan U12 Kedah. U12 Kedah masih boleh daftar lagi, kalau ada tim nak daftar masih boleh lagi. Okey, alhamdulillah saya nak bagi ucapan selamat berjaya lah kepada tim yang akan terlibat untuk tournament bawah 18 kan. Besok mainlah dengan sebaik mungkin, main dengan cara baik lah. Jangan spam kawan lain, main dengan telus. Itulah dengan baik lah, sebab setiap orang dia ada kelebihan masing-masing lah kan. Betul. Tim masing-masing kata main, saya bila terlibat dengan e-sport dalam region dalam JES ni, saya dapat bila kita main kita tahu kita punya bracket tu, kita akan mula dulu kita akan berhubung dengan guru. Di situ kita boleh kenal guru sekolah lain. Itu insya-Allah lah. Ukuah baru boleh terbentuk cikgu lah. Ukuah baru. Saya setakat ni boleh kenal yang seorang dua cikgu yang kira final untuk siri yang pertama kan, kami pergi ke final untuk peringkat beri jumpa dengan sekolah kulim cikgu tu, berhubung macam mana pelajar cikgu main di masa tu depa main di rumah. Ada cikgu depa. Saya bawa budak-budak saya ke sekolah.
Ada. Betul sebenarnya. Okey. Dan juga bagi kita kata semangat lah kepada guru lah untuk mengurus pelajar yang baik lah. Bagi semangat lah untuk semua pelajar lah yang terlibat lah. Ringkasannya, ni dia bagi, Syafiq bagi. Ringkasannya, e-sport adalah satu wasilah yang baik dalam kemajuan sukan elektronik. Satu cikgu, bermain e-sport ni boleh meningkatkan bahasa Inggeris budak-budak. Itu yang saya perasan satu. Betul cikgu? Yang tu yang saya tengok. Betul dia sebab bila dia guna side lean, middle lean semua macam-macam. Battery maksudnya mengajak secara tak langsung. Betul? Kadang-kadang kita tu mungkin sisi yang kita tak sangka, tapi belajar secara dalam sini. Betul. Ini peranan guru dan waris dalam mengurus para pelajar dengan baik supaya kurikulum mereka akan bergerak seiring, tidak ketinggalan antara satu sama lain. Terima kasih. Bagus Syafiq. Baiklah Syafiq. Mantap. Ini mentor-mentor cikgu lah ni semua ni. Saya punya sabuter, saya punya assistant. Ni ada yang bagi good luck Ustaz Din. Okey ni. Kita nak beri ucapan terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Din. Terus sebab kita okey. Last bila dah dapat live ni, saya rasa macam kira bersyukur lah, tak dapat peluang lah bila dapat mesej pada Cik Syahan untuk kita buat live kan, dapat masa santai, kenalan kan, sharing kan, fikiran itu kan. Itulah pada sebenarnya kadang-kadang orang yang bergerak juga kan kita nak live ni. Betul. Tak Ustaz. Kadang-kadang kita sharing ni, kadang kita boleh dapat idea kan. Macam tadi mungkin tim-tim lain pun sekarang ni boleh adakan mentor untuk mereka. Macam Ustaz bagi tahu tadi kan. Mentor ni banyak membantu sebenarnya. Mungkin sebelum ni tim tu diingat, saya nak kena urus seorang-seorang. Kan, 2 tim nak urus seorang-seorang. Ada 12 orang dalam tu. Tapi kalau kita ada mentor dan kita bagi tanggungjawab pula dekat mentor tu untuk urus macam mana, kita aturkan mentor dah. Benda tu dah jadi mudah lagi, betul? Mungkin sharing-sharing macam ni boleh bagi idea lah, bagi idea daripada So sekali lagi kita sejam juga ni Ustaz ni. Kan, sedar tak sedar sejam juga ni. Sejam juga kita bercakap langsung, alhamdulillah. So saya nak ucapkan sekali lagi tahniah sebab pasukan Ustaz dah berjaya ke JVJ. Dua-dua sendiri dah pergi JVJ. Maksudnya ada bakat-bakat terpendam yang mungkin kita tak tahu sebelum ni. Sekarang kita dah jumpa. Lagi satu, kita pun nak bagi tahu yang program jazz ni dia dah mendapat perhatian juga daripada pihak-pihak luar. Mana tahu kok ada rezeki, sebab ada berlaku dekat satu pasukan dekat Johor. Siri 1 dia orang dapat sponsor daripada kelab e-sport. Yang nak sponsor dia orang lah. Itu peluang kan. Kita tak tahu. Sekarang ni sebab jazz, aktiviti yang kita buat ni dia dah dapat perhatian daripada pihak luar. Mungkin mana tahu rezeki budak-budak cikgu ke ataupun sekolah Seria sendiri boleh ada satu tim yang satu kelab wakilkan dia orang. Mana kita tahu kan. Sebabnya sukan e-sport ni dah diiktiraf dekat peringkat sukan C, sukan Asia. Mana kita tahu nanti next future kita ada wakil daripada Serias kan. InsyaAllah. Ada InsyaAllah. Di sekolah pun baru bertubuhkan tim e-sport ni. InsyaAllah lah. Tapi kalau kita susun cantik kan, elok, mana tahu nanti boleh ada satu kelab e-sport dekat sekolah, sama macam kelab karate ke ataupun kelab lain yang kat sekolah kan. Jadi kita try buat dulu. Yang penting kita buat dululah. Kita tak buat nanti kita tak tahu boleh pergi tak boleh pergi. Okay. Kita kena buat dulu lah. Kena cuba dulu. Betul. Okey. Terbaik Cikgu Khairuddin, mantap Serias. Okey. So sekali lagi terima kasih Cikgu kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Good luck untuk siri ketiga U12 Kedah nanti yang kita akan buat pada minggu depan. Kita tunda lah sebabnya untuk U12 Kedah dia tak penuh lagi. Masalah yang kita dapati
banyak sekolah menengah daftar di sekolah rendah. Sepatutnya slot tu boleh penuh, tapi sekolah menengah yang ramai yang daftar kat sekolah rendah masa tu. So kita open lagi, kalau ada lagi tim nak hantar, boleh hantar lagi. Cukup syarat kita approve. Ya. InsyaAllah. Okey. Saya pun ucapkan terima kasih lah banyak kepada Syed Shah lah yang Sama-sama. tim yang apa sudi apa jumpa saya sembang santai petang ni lah. Dan juga kepada InsyaAllah. semua lah, pihak sekolah, pihak waris, kawan-kawan dan juga apa ni sepunya pelajar saya, tim MPL sekolahan. InsyaAllah lah, semoga boleh pergi jauh lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah, mana kita Terima tahu kasih lagi rezeki. kepada tim Bani Bijak lah. Kepada Cik Shah lah. InsyaAllah. InsyaAllah kalau cikgu. main baru siap beritahu lah. InsyaAllah, nanti kita roger-roger. Itu tak ada masalah. Beritahu lah. Beritahu saya dengan Syafiq boleh pergi ambil. Okey. Terbaik. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa. Sebabnya di JPN Kedah pun kita ada kawan-kawan tu. Cik Adri tu. Cik di JPN Kedah kan memang. Cik Adri yang bahagian unit sukan. Saya bincang betul. banyak juga minta info kat dia. Dia memang banyak membantu, banyak menolong kita juga tu. Bila kita cakap okey Kedah tak cukup lagi, cik bos boleh tolong blast, dia tolong blast. So itu yang kerjasama yang dia sebenarnya benda tu dia kalau kita nak buat seorang-seorang tak boleh. Tapi kalau kita buat bersama-sama macam ni, kita boleh nampak benda tu dia, kita boleh kata berjaya, betul ya? Ya, betul. Okey, saya rasa tu saja Ustaz. Saya pun dah ambil masa Ustaz sejam lebih ni. Kalau ada tersilap kata, terlanjur perkataan, kita maaf kat sini kosong-kosong. Kita nak, tujuan kita nak sembang-sembang santai. Betul, tak ada masalah Ustaz. Kalau ada rezeki nanti, kalau Ustaz free, kita pun free, kita boleh jemput Ustaz lagi kot. Boleh insyaAllah. Okey Ustaz, terima kasih. So itu saja. Sama-sama. Kepada semua yang bersama-sama dengan kita petang ni, kita ucapkan terima kasih. Esok kita akan mula seawal pukul 9 pagi lah. Kita dah standby. Pukul 10 kita start game pertama. So jumpa korang semua dekat live kita pada hari esok. So Assalamualaikum sekali lagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat serias. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat. Jam bijak. Terbaik Ustaz. Mantap. Jumpa lagi. InsyaAllah. Ambil gambar. Ambil gambar satu. Oh, lebih lah. Ambil gambar kan? Ya. Okey. 1, 2, 3. Okey, cantik. Terima kasih banyak, Syah.